بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung muka surat 174 baris yang ke-6 daripada atas. Baris yang ke-6. Maka tidak datang sebagai yang dikatakan itu, melainkan menjauhkan daripada sebab-sebab yang menghalangnya, yang menggalangnya daripada hal ehwal dunia. Baik, kita masih membahas mencapai kekhusyukan solat yang melahirkan sifat tawadhu', rendah diri, tazallul dan sebagainya yang telah kita bicarakan bulan yang telah lalu. Maka disebut semuanya itu payah untuk dicapai kalaulah masih ketika di dalam solat itu masih bersarang hal ehwal duniawi. Ini kena faham. Tak ada siapa di antara kita yang dapat mencapai darjat melupakan dunia 100%. Sebab itu saya katakan bulan lepas, di sana adanya perbezaan fi salatihim sahun dan an salatihim sahun. Saya dah sebut
Allah menyebut dengan an salatihim sahun. Allah tidak sebut fi salatihim sahun. Dua-dua harfun jar, dua-dua isim majrur. Tetapi bila Allah sebut an salatihim, itulah yang saya dah sebut bulan lepas, yang telah disebut oleh almarhum Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir, bahawa sesungguhnya bila Allah sebut an salatihim sahun, mereka yang lalai dari solatnya, maka ditafsirkan dengan solat orang-orang munafik. Maka kalau kita tidak orang munafik, legalah sikitnya. Sebab Allah tidak sebut fi. Kalau Allah sebut fi, habis kita di dalam sembahyang. Tapi Allah sebut an, dari solat. Jadi lain di sudut bahasa Arab. Yang penting ialah kita jangan jadi orang-orang munafik. Dan dah sebut dah bulan lepas, an salatihim itu maksudnya mereka yang lalai dari solat, dengan maksud kata almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah mereka yang suka benar melewatkan waktu solat sehingga ke hujung waktu, dan mereka kadang-kadang terlepas solatnya, atau dengan sengaja saja, tak ada sebab, lalu dia bersembahyang di hujung-hujung waktu. Maka itulah maksud an salatihim sahun, kata almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini kena faham. Sebab itu kemurahan, kemaafan Allah Ta'ala itu maha luas. Dia maha mengetahui. Namun kita mesti berusaha mencapai kekhusyukan tersebut. Maka disebut, kalau hal ehwal dunia masih bersarang, dia jadi payah sikit untuk mencapai darjat kekhusyukan itu. Dan saya ulang balik, adalah suatu perkara yang mustahil kita dapat meninggalkan 100% daripada mengingati dunia di dalam solat kita, terutama kita yang hidup di akhir zaman ini. Apatah lagi bila Rasulullah menyebut diangkat kekhusyukan solat, petanda dekatnya hari nak kiamat. Itu kita tak boleh nafi. Namun kita tidak boleh mengambil jalan sambil lewa. Mestilah berusaha belajar di sudut fiqh tasawufnya, dan kemudian keampunan dan maghfirah Allah menjadi harapan kita, supaya Allah menerima akan solat kita. Baik. Tidak dapat seperti yang tersebut itu, yakni takkan dapat dicapai kekhusyukan itu oleh orang yang serabut hatinya dengan hal kehidupan dan kesedapan dan nikmat, kerana semuanya itu apabila ada kepada seseorang, tentulah payah tinggal di belakang papan hatinya di dalam masa sembahyang.
Nak sebut gini, jangan serabut hati yang tu. Masuk solat ni hati mau tenang. Jangan dia serabut fikir dunia tak habis-habis. Tuan-tuan muslimin muslimat, bagaimana ulama menggariskan kepada kita cara dan kaedah untuk kita jangan serabut dengan kehidupan dunia. Kita mana boleh elak bila sebut dunia ni dia mesti serabut. Ujian kiri, kanan, depan, belakang. Masalah daripada bangun tidur sampai nak tidur kejap lagi. Masalah berbagai-bagai cabang. Bekerja di pejabat, masalah pejabat. Lecturer universiti, jamiah, cara masalah dia. Cikgu lagilah online kelas lagi serabut. Depa habaklah. Kan? Depa beritahulah lagi penin serabut. Kita baca dalam media sosial bagaimana ada seorang dia lepak kedai mamak. Punya nak dapat very kuat strength punya, kekuatan punya wifi line dan sebagainya. Tengok seorang anak murid pun tak muncul. Kan kita baca dalam internet. Feras orang tua ni. Kedai mamak tu bukan main-main. Punya nak cari lain. Tu tak kira lagi hari ni berita harian. Jatuh pula di mana, Papar ke Ranau ke Sabah. Jatuh tangga pula rumah jenis macam tu. Cuma mereka jatuh tu sebab nak cari line internet. Ni berlaku lagi. Hari tu dibaling panjat pokok kan. Yang ni di Sabah pula hari terjun 3 orang sebab tak syahid. Dia macam-macam. Cari line tak dapat. Cikgu dapat line, anak murid ponteng. Dia macam-macam. Ada kita baca dalam internet pensyarah tu tension dia. Bila seorang anak murid dia kata, kejap ya puan, saya nak tolong buka kedai je, ayah saya meniaga. Tak kemampu. Tension. Berserabut. Allahu Rabbi. Nak buat macam mana? Pandemik punya pukulan. Tuan-tuan, selagi kita hidup di dunia, usah sembanglah masalah dunia. Serabut tak serabut ni dia ada. Cuma Islam dia gariskan dekat kita. Bagaimana cara dan kaedah kita nak hilang serabut. Especially bila kita walk in, masuk nak solat, kita mesti tenang. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, mendatangi solat mesti tenang. Lalu Nabi kata, mana yang kamu dapat, kamu tambahlah. Sebab Nabi tahu ada manusia kadang-kadang dia ligan. Dia tak nak masbuk, dia nak ligan hak rokok tu imam tu. Dia malas nak tambah 1 rakaat lagi. Dia berlari. Nabi habaq dah. Tenang, masuk. Mana kamu dapat ikut, tak cukup tambah, kata Nabi. Saya kuliah di Ipoh, ada 1 surau tu 2 tingkat. Surau papan. Dia panggil surau ekon. Sebab surau tu ada ekon. Mereka mudah ya orang Melayu, surau ekon. Surau jalan pemimpin di Manjui Ipoh. Surau tu 2 tingkat. Kadang-kadang saya masbuk main lewat highway jam biasa lah. Imam rakaat kedua rokok dah. Ada makmum tu berlari pada belakang. Surau papan tuan-tuan, dia berenjut tu lah. Badan yang berlari tu ni dia. Saya kata roboh surau ni saat lagi dengan aku bungkui. Mau kita tak risau. Tu yang Nabi pesan, kelang kabut. Itu kan dia dah kelang kabut dah tu. Punya nak mengajar rakaat, tercungak-cungak. Lagu tu solat khusyuk. Baik tu Nabi kata tenang, relax. Dapat
okey. Tak dapat, tambah. Apa masalahnya? Ada hukum masbuk, ada hukum muwafiq. Ini solat. Kena reti, kena faham. Baik. Islam gariskan. Nak tenang hati macam mana? Supaya janganlah berserabut sangat. Nak buang masalah tak boleh. Selagi nama dunia. Hak tak ada masalah satu tempat ya, syurga. Syurga tak ada apa dah. Sedih tak ada, masalah tak ada. Selagi dunia mesti ada masalah. Jangan sakit hati, simple. Pertama, ingat Allah, zikir banyak-banyak. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ayat 28 surah Ar-Ra'd. Surah Guruh Ar-Ra'd, sebelum surah Ibrahim. Allah Ta'ala sebut alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati mereka ni orang beriman, kata Allah. Wa tatma'innu qulub. Hati mereka tenang. Ada kalimah tatma'in, tenang. Itu yang datang tamak-ninah. Tamak-ninah adalah rukun solat. Rokok serta tamak-ninah, sujud serta tamak-ninah. Daripada kalimah tatma'in, ayat 28 Ar-Ra'd, iaitu solat tenang, sujud, rokok tenang sekejap, jangan gopoh, bawa relax, tenang sekejap, baru i'tidal. Dia panggil tamak-ninah, tatma'in. Orang beriman, kata Allah, hati dia tenang. Alladzina amanu tatma'unnul qulub bi dzikrillah. Dia tenang tu pasal apa? Sebab dia berzikir, ingat Allah. Tuan tengok ayat tu. Dah habis tu Allah sebut, Allah ulang balik. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, kata Allah, dengan berzikir kepada Allah hati kamu tenang. 2 kali Allah sebut dalam satu ayat. 2 kali Allah sebut tenang. 2 kali Allah sebut zikir. Allah nak ajar kita, dengan berzikir hati boleh jadi tenang. Zikirlah apa tuan-tuan nak zikir? Berlambak-lambak zikir yang boleh kita sebut, ndak ke tak ndak sahaja. Dan Allah beri jaminan ia membawa ketenangan kepada hati kita. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang berserabut ialah orang yang kurang berzikir. Allah jamin dah, kamu zikir, kamu akan tenang. Ingat Allah, zikir banyak-banyak, insya-Allah jiwa tenang. Masalah tetap ada, tetapi how we handle yang tu. Macam mana kita kata masalah kita, yang itu yang kita mesti ada dalam kehidupan kita. Nak avoid, impossible. Satu benda yang mustahil untuk kita lari dari masalah. Itu yang pertama, simple-simple. Tenang hati, jangan serabut, zikir. 1. 2, positive thinking. Dengan kita berfikiran positif, ulama kata berfikiran positif di antara cirinya ialah melihat setiap peristiwa yang berlaku mesti ada hikmah. Itu antara ciri positive thinking. Orang yang berfikiran positif ialah
dia melihat setiap yang berlaku mempunyai hikmah yang tersembunyi. Apakah tuan-tuan muslimin muslimat tidak dapat melihat hikmah di sebalik pandemik COVID-19 ini? Saya yakin tuan-tuan muslimin muslimat dalam jangka masa lebih kurang 6 bulan, 8 bulan ini, saya yakin kita semua dapat melihat hikmah di sebalik COVID-19. Apakah kita mahu COVID? Kita tak nak. Kita tak mahu. Tapi Allah takdirkan dia berlaku. Maka orang yang berfikiran positif, yang boleh menenangkan diri dia, jiwa dia, ialah dia memandang dengan positif dan melihat di sebaliknya tentu ada hikmah. Tak usah sembang banyak. Paling tak ada hikmah 6 bulan kereta tak bayar. Jadi ya. Itu kan hikmah. Nak sebut moratorium lah apa puak-puak ni kadang terseliuh lidah. Moro-ro apa ustaz depa duk abak. Belanjawan apa moro-moro apa depa tak reti orang kampung. Depa kira 6 bulan ustaz tak bayar-bayar kereta, balik rokok kemas lagi. 6 bulan. Rumah 6 bulan tak payah bayar sampai Jun 2021. Jadilah raya Hindu ustaz 6 bulan ni. Raya Hindu. Tak nampak hikmah dia. At least kita boleh menabung sikit. Kita boleh simpan duit sikit. Ada hikmah dia. Sebelum ni tak reti nak menabung, saving apa tak ada. Kena jam terus. Tu yang ramai terjun kondominium, ramai yang bunuh diri. Tuan-tuan, starting date 18 of March, start 18 hari bulan March sehingga last week Friday, jumlah rakyat Malaysia yang membunuh diri, setakat statistik yang kita baca, yang membunuh diri ialah 266 orang. Bermula 18 Mac sampailah last Friday minggu lepas. Itu Malaysia 266. World, the whole world, dunia, setiap 40 saat. Setiap 40 saat suicide, bunuh diri. Na'udzubillah. Majoriti kafir lah. Orang Islam jangan. La taqnatu min rahmatillah. Orang Islam disuruh jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Itu yang bekerja. Saya kalau buka Selangor nanti saya nak balik ni dah 2 bulan tak balik Selangor. Rindu dengan family. Merah teruk. Kalau dapat buka balik nanti, saya nak pergi ziarah warung Captain Connor di Subang. Captain Azri, Captain Air Asia yang diberhentikan, yang buka warung mi kari, pakai uniform pilot dia. Dia bukan co-pilot, dia bukan first officer, dia captain. Dia beza di situ. 4 lain dia. Dia buka kedai mi kari, mi sup. Kita tengok viral dalam Facebook. Angkat meja dengan uniform, umur baru 40 something. Dia kata saya mencari rezeki yang halal. Penangan pandemik, saya mesti bangun berusaha. Tu orang yang positif. Kita kena support. Tunggulah sempadan buka, kita pilah jenguk Zat. Mereka kata sedap, pilah tolong-tolong. Tuan-tuan tengok traffic light Sungai Lalang. Tuan-tuan tengok traffic light dekat lot 88. Kemarin saya balik lunch, tengok satu couple, Allah sedih. Satu couple naik Myvi. Saya solat Zuhur di Masjid Mutakin Taman Rio, nak balik lepas lunch dengan anak, balik. Bila traffic light merah, tengok ada satu couple. Saya ingat umur dalam 60 something lah.
Allah sedih tengok buka bonet Myvi, angkat tah kuih apa entah, tunggu traffic light merah dia nak jalan pula. Allah, kita tengok tu macam ayah kita, sedih kita. Namun itulah orang yang positif. Dia tahu ini semua ujian Allah, aku tidak boleh jatuh tersungkur. Kata pakar motivasi, kita mesti jatuh seperti bola tenis. Jatuh tu dia melantun, up and down, naik turun, naik turun. Jangan jatuh seperti telur ayam, kata pakar motivasi. Jatuh tu pecah habis itu lah. Mesti jatuh melantun seperti tenis ball. Ini dibahas. Jatuh tu melantun, taklah berhenti di situ. Allah, kita tengok tu sedih. Buat lagu mana? Tak masuk lagi tol selatan, ada juga. Jual macam-macam. Tak masuk lagi, tuan-tuan tengok di Kepala Batah, depan bangunan UMNO Kepala Batah, traffic light pun jual juga teh ais. Cover muka nampak mata ya, panas. Jual teh ais, semua bukan teh ais mengigau. Yang tu di Merbuk, teh ais pun mengigau, seriau nak beli. Macam-macam nama depa buh tarik pelanggan, janji halal. Positif. Siapa yang tak ada siapa mau. Dan kita mesti berfikir, tentu ada hikmah, tentu ada rahsia-rahsia tersembunyi. Paling tidak kita ada sifat hazar, berhati-hati. Kalau selama hari ni hidup cincai caca merba, bila kena macam ni, prepare dengan mask, prepare dengan sejadah, dengan kita punya hand sanitizer, kita prepare. Paling tidak we discipline ourselves. Jadilah hak tu pun. Walaupun kita masih, bagi kita lah, kita seronok ke semayang macam ni? Bagi kita, kita tak seronok. Tapi wajib kita taat kepada arahan pemerintah. Wajib. Kita mesti memahami kaedah fiqh. La yunkaru taghayyuril ahkam bitaghayyuril mafhum, maksud dia tidak dinafikan hukum hakam berubah apabila masa dan zaman berubah. Nak faham yang janganlah sikit-sikit Freemason, sikit-sikit Yahudi, sikit-sikit orang nak perkena orang Islam. Think positif lah. Jangan bagi orang awam kelang kabut. Islam ni agama mudah. Nabi pesan pada kita, permudahkan, jangan susahkan. Ada orang kita tengok viral dalam video, dia berkuliah, dia berceramah, dia beritahu. Sampai bila ni kita nak dengar cakap Kementerian Kesihatan ni duk social distance semayang, duk pakai mask? Sampai bila ni? Sampai dah masa dia kata dia Kementerian Kesihatan pula dengar cakap kita pula dah. Leceh lah tuan-tuan lagu ni. Saya cadangkan si Mamat ni hang jadi menteri lah senang. Hang ganti Datuk Seri Dr. Zulkifli, hang piduk tempat dia di Putrajaya, hang sembang tengok. Susah betul bagi orang awam. Saya WhatsApp pendek pening nak jawab. Jadi keliru orang awam yang bercakap public figure, yang bercakap orang yang ada authority dalam masyarakat. Tolonglah, Islam ajar kaedah-kaedah fiqh. Hukum berubah bila zaman berubah, bila masa berubah. Dulu tak ada Covid, semayanglah, rapatlah soft, bahu ke bahu. Lah dah ada Covid. Itu yang dibahas oleh pemerintah. Itu yang mereka fikir terbaik untuk maslahah rakyat. Just follow, apa masalah? Susah betul lah bila terlebih. Try to be smart, ni masalah ni. You are try to be smart without knowledge, ni masalah.
So please patuh pada arahan selagi tidak menyanggahi Quran dan hadis. Itu kaedah. Dan memikirkan adanya rahsia hikmah. Memanglah kita rasa tak selesa pakai topeng, gatai bulu hidung tuan. Tarik pula garu-garu, tarik pula balik. Ya, gatai. Tak jauh bala. Benda-benda macam ni menyedarkan kita bahawa Allah Maha berkuasa. Allah nak ajar, akulah Ar-Razzaq. Mesti bangun dengan dua kaki kita. Sedih, pedih hati, semua itu benda-benda yang menjadi sulaman dalam hidup kita. Maka think positif, hati tenang. 2, 3 kata ulama, jadilah orang yang pemaaf dan rajin meminta maaf kalau buat salah. Tenang hati. Sungguh kita jadi orang yang pemaaf dan kita jadi orang yang seek for apologize bila kita buat salah. Tak ada malu ni. Tenang hati. Tuan-tuan, seorang perempuan nama dia Mistah. Kita cerita sikit sahabat. Di bawah tajuk ini, pemaaf dan meminta maaf, untuk tenangkan hati. Seorang perempuan nama dia Mistah. Man hiya? Siapa dia? Hiya muhajirat. Dia seorang perempuan yang berhijrah. Makna dia orang Makkah. Semenjak di Makkah dia ni miskin. Abu Bakrin, atau namanya Abdullah bin Abi Quhafah, itulah Abu Bakrin. Bak makna unta yang muda. Unta muda. Sebab Abu Bakrin ni dia ternak unta, dan majoriti unta dia muda-muda beliau. Unta muda. So orang Quraisy gelar dia Abu Bakr. Lekat hembela Abu Bakr. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakrin ni tiap bulan dia akan bank in, transfer account, maybank to you, transfer account kawan ni 1,000, kita katalah RM1,000 sebulan, bagi pada Mistah. Abu Bakrin memang kaya tuan-tuan. Abu Bakrin pernah mencapai harta dia 50,000 dirham. Dia memang kaya, dia businessman, dia tajir, peniaga yang hebat. Dia pernah clock harta dia 50,000 dirham. Bukan dinar, dinar wang emas, dirham wang perak. Wang perak pun 1 dinar berapa? 1 dirham berapa? Tinggi nilainya. 50,000 kali tengok. Kaya dia. Dia bebaskan hamba abdi cukup banyak. Bilal dia yang bebaskan, Zinnirah dia yang bebaskan. Banyak duit dia diguna untuk Islam. So dia bantu Mistah. Tiap-tiap bulan bank in. Sampailah Allah uji ketika tersebarnya berita yang kita sebut sebagai hadithul fik, berita palsu. Hadith al-fik. Al-fik makna palsu. Mak Saleh pun curi, fake. Fake news. Fake news. Mereka kira kebah. Fake news, berita palsu. Hadithul fik. Al-fik makna palsu. Baik. Apa dia? Dituduh Sayyidatina Aisyah berzina. Kan popular kan kisah, Quran pun turun surah An-Nur. Tersebar berita Sayyidatina Aisyah kononnya berzina dengan seorang sahabat nama dia Safwan,
Yang ni panjang cerita, kena go back ke belakang peristiwa peperangan Bani Mustalik. Ni panjang. Nak sebut fitnah berlaku. Allah nak ajar apa? Rasulullah pun mengalami krisis rumah tangga. Allah nak ajar begitu. Walaupun dia Rasul, dia ada isteri, dia ada anak, dia ada cucu. Allah nak ajar bahawa selagi nama manusia, krisis rumah tangga ada. Jangan kata tak ada. Nabi Ismail kan, Nabi Ibrahim tak berkenan dengan menantu dia. Kan tak berkenan. Nabi Ismail diberitahu oleh Nabi Ibrahim, nanti tukar pintu rumah ni, tukar baru. Balarah dia begitulah. Cerai bini hang, ganti hak baru. Tu hak seorang ayah mertua. Tuan, kita jadi ayah mertua, kita ada menantu perempuan. Di antara hak dalam Islam ialah, kalau kita tak berkenan dengan menantu perempuan kita, kita boleh arahkan anak lelaki kita ceraikan bini dia. Boleh tak? Boleh. Dalil, suatu hari Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma ngadu pada Nabi bahawa ayah dia Saidina Umar perintahkan dia supaya ceraikan bini dia. Saidina Umar tak berkenan. Saidina Umar tak berkenan tengok menantu perempuan dia, tak berkenan tengok isteri kepada Abdullah, yakni anak dia. Lalu Umar kata, hang cerai bini yang. Ibnu Umar menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, saya sayang dengan dia, tapi ayah saya Umar adalah di mata dia, dia tak berapa berkenan. Dia suruh saya ceraikan isteri saya. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ceraikan. Tu ayah mertua jaga. Tu hak kita. Cuma kena tengoklah, benda-benda kecil kita pejam mata sudahlah, membabitkan akidah, itu cerita lain. Tu dia duduk. Lalu bergoncang rumah tangga Nabi. Ayat-ayat daripada surah An-Nur masih belum turun. Nabi jam, tuan-tuan. Mana nak buat? Aisyah menangis sampai kering air mata. Munafikin di kedai-kedai kopi di Madinah hari-hari melancarkan saywa, perang saraf, menghina Rasulullah. Sembang Muhammad, sembang Islam, bini berzina. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bagaimana Nabi menanggung? Kesian Rasulullah menanggung benda ini. Allah uji, lambatnya turun surah An-Nur. Aisyah kering air mata. Aisyah kata, wahai suamiku, demi Allah, aku hanya boleh berkata seperti berkatanya Nabi Yaqub ketika dia kehilangan Yusuf. Nabi Yaqub berkata, fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Bersabar itulah indah, kata Nabi Yaqub, dan kepada Allah aku pohon pertolongan. Kata Aisyah, aku boleh cakap yang itu aja. Wahai suamiku, hantarkan aku pulang ke rumah ayahku. She want a space lah, kalau kita nak sebut. Dia nak ruang lah, dia nak relax, dia nak tenang. So Nabi hantar dia balik ke rumah Abu Bakr. Abu Bakrin pun jadi bengang siasat. Mulut siapa ni? Cek tengok geng-geng membawang ni, makcik-makcik bawang ni, popeh. Cek tengok didapati secara sahih di antara perempuan yang terlibat memfitnah Aisyah ialah Mistah, perempuan yang Abu Bakrin bagi bank in RM1,000 sebulan.
Jumpa Miftah, tanya dulu, betul ke? Hang pun salah seorang geng makcik bawang? Dia kata ya. Bukan kata bawang, kata kunyit kali. Dia terlibat sama. Dan dia mengaku, dia admit, ya. Dia minta maaf. Abu Bakrin dengar yang tu. Bermula esok dan bulan tu, Abu Bakrin menghentikan bantuan keuangan kepada Miftah. Dah kalau kita tuan-tuan macam anak kita orang fitnah, tak sakit hati kita? Puas hati Abu Bakrin, puas hati dia. Selang beberapa waktu, selesai solat subuh di Masjidin Nabawi, tiba-tiba Rasulullah tengok Jibril datang. Sahabat tak nampak, Jibril datang. Nabi tahu. Dan Jibril datang bagi Nabi bukan pada waktu dia. Sebab kalau wahyu nak disampaikan, Nabi prepare dah. Nabi akan rasa berat. Peluh Nabi merecik di dahi. Di telinga Nabi, Nabi dengar macam bunyi loceng. Itu wahyu dibaca. Beratnya Nabi. Peluh. Kata Urwah bin Mas'ud, kalaulah wahyu turun di Madinah musim dingin, Madinah musim dingin, Urwah bin Mas'ud kata Rasulullah merecik peluh di dahi dia, walhal musim dingin, winter, syitak kata Arab. Bagaimana Nabi alami benda itu? Sejuk peluh. Kita pun macam duk office, duk pejabat, nulis-nulis elok, tiba-tiba mengalir peluh tak pasal-pasal. Walhal aircon temperature pula 16-17 degrees Celsius, tiba-tiba peluh mengalir. Dua benda. Pertama, jantung mula masalah. Pergi cek lah, cek kolesterol level, cek tersumbat ke tidak. Jantung mula masalah, peluh tak pasal-pasal dalam kesejukan. Dan yang kedua, SPRM nak mai. Tu lah kan, SPRM nak mai. Apa punya mangkuk lah tuan-tuan. Tu pegawai immigration KLIA tu, apa ya Allah, dengan kereta Mustang, bukan Mustang, ni bukan kancil, Mustang, Audi, BMW 7 Series, macam kapal tu. You gaji grade DG48 berapa je? Tolong beritahu. You DG48, you boleh pakai Mustang tak? You tell me, boleh pakai Mustang tak DG48? Mana ambil bersusun kereta mewah? Kena cukup. Haru betul lah. Tak fikir ke makan benda haram nak jadi darah daging kita. Ya Allah, ya Tuhan, na'udzubillah. Astaghfirullah. Berlindung kita tuan-tuan. Biar duit kita tak banyak tapi halal, daripada banyak tapi haram. Na'udzubillah. Bagi anak bini makan, hancur kehidupan kita. So Nabi tengok Jibril datang, Nabi tak rasa apa pun, peluh ke apa, tak ada. Dan Jibril pula datang. Tuan-tuan baca surah Maryam. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kata malaikat, wa ma natanazzal, kami malaikat takkan turun ke bumi illa kecuali bi amri rabbik, atas urusan Tuhan. Tu dia. Kami turun ni ada hal lah. Bukan saja-saja seronok macam kita pergi lepak kedai kopi kan. Pukul 12 baru nak balik. Pukul 1 sebab duk simbang belanjawan bangun. Mengalah ahli parlimen mengundi tak boleh lah. Menyembang kedai kopi. Pukul 1 baru balik.
Tak kena mahal lagu ni. Balik hokok. Ambil ni tunggu di rumah. Pukul 12:30 duk kedai kopi lagi. Apa ni? Dah tua-tua dia buat cara tua lah. Umur dah makin meningkat ni. Tak salah. Nak minum secawan 2 balik. Ni sampai mamak garu pala lu bila mu balik. Allah, kadang saya balik Ipoh, kadang pukul 1 pagi tu ada melepak lagi. Tapi bukan di sinilah, di Mozambik Tengah. Leceh betul. Ingat sama, masa itu cukup berharga. Masa itu modal kita. Masa itulah aset kita. Kita buang masa, kita rugi, tuan-tuan. Baik. Tengok Jibril mai. Nabi kata apa? Hai datang. Jibril kata, ya Rasulullah, Allah hantar saya. Allah suruh beritahu kawan tuan. Nabi tahu dah Abu Bakrin. Cerita Abu Bakrin tarik bantuan tu, Nabi tahu. Nabi tahu. Jibril kata beritahu kawan tuan. Saya suruh beritahu dia, iaitu beritahu Abu Bakrin, cakap dekat dia, ndak tak Allah ampunkan segala dosa-dosa dia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Nabi kata tak apa. Nabi tahu. Jibril pun pergi cari Abu Bakrin, jumpa Maizat. Berdebar Abu Bakrin. Sebab Abu Bakrin dengan Nabi kerap. Jaranglah Nabi panggil emergency macam tu. Mesti ada hal. Nabi kata, tadi pagi Jibril datang, lagi berderau darah. Ya Rasulullah, dia nak apa? Ada Jibril mari. Dia kata, Allah suruh beritahu engkau, mahu tak Allah ampunkan dosa-dosa engkau. Ketika inilah Abu Bakrin jatuh tersungkur dan menangis sepuas-puasnya. Allahu Akbar. Menangis Abu Bakrin. Lalu dia kata, siapa yang tidak mahu Allah ampunkan dosa dia? Lalu kata Nabi, maafkanlah Mistah. Itu dia. Forgive and forget. Double F. Maaflah. Bekualah Nabi sebut, Allah orang perempuan. Agak-agak, iyalah orang perempuan dia berhak membebel, tuan-tuan. Ni kita balik masjid saat ni Isyak. Hanger punya banyak orang perempuan beli. Dak baju tu nak sangkut kat kursi kak. Kan dia syok, buka-buka jubah tu, boh kat kursi. Hampalah. Aku pun sama. Sama. Dia syok. Hanger berlambak tu. Dak dia nak boh kat kursi kak, dia syok. Bebel bini tu. Hanger ada, elok orang beli. Hanger lah baju ni elok. Dak itu perangai jantan. Bini bebel kan, ambil balik jubah tu, start motor, pergi beli murtabak, settle. Apa nak layan sangat orang perempuan macam tu lah. Penat lelah dia, blue moon dia. Ni kita mesti faham, jantan ada blue moon tak? Mengarut. Ini kita mesti reti dalam menangani rumah tangga. Tuan-tuan, Nabi sebut dekat Abu Bakrin, lupa dia sudahlah. Allah lebih kurang orang perempuan. So, Abu Bakrin bank in balik, habak kat Mistah, bank to you macam biasa. Tag number boleh elok. Tu, tenang tak jiwa bila kita maafkan orang? Tenang. Satu hari tutup 8.30. Tutup dengan kisah. Hak ni tak dah habis bulan depan. Tutup dengan kisah Nabi tengah kuliah. Nabi kuliah. Cuma dalam riwayat tak sebut kuliah maghrib ke kuliah subuh. Tapi Nabi kuliah.
Tengah-tengah kuliah Nabi sebut, Nabi kata kejap lagi masuk dalam majlis ahli syurga. Oh, sudah. Sahabat ni, sahabat duk ramai dengar kuliah, duk tunggu siapa. Dia mai lewat. Jenis mai kuliah lewat. Tengok-tengok dia datang. Dan sahabat ni sahabat yang taklah macam Abah bin Umar, dah sahabat bawah lah. Tapi sahabat. Nabi kata kejap lagi masuk ahli syurga. Sahabat tunggu-tunggu, tengok dia mai. Dia terlewat mai kuliah. Dia duduk. Dia tak tahu Nabi sebut. Sahabat tahu. Besok serupa lagi. Sampai riwayat sebut 3 hari benda ni berlaku. Dia lewat mai. Tapi Nabi habaq dia ahli syurga. Mula sahabat yang mai awal mula tak apa sedap. Kita mai awal duduk depan, dia mai lewat ahli syurga. Lagu ni baik mai lewat. Itu yang ramai solat Jumaat, ramai ahli syurga mai lewat. Jaga oi. Solat Jumaat malaikat berdiri kat pintu. Baca mastikah hadis, malaikat berdiri di pintu-pintu masjid. Kita masuk, dia catat nama macam kita scan My Sejahtera. Malaikat catat nama. Kita pun duduk. Masuk seorang, dia catat nama. Mastikah hadis sahih. Sehinggalah khatib naik atas mimbar, malaikat tutup buku, malaikat duduk mendengar khutbah. Siapa yang mai lepas tutup buku, pakai tak ada Jumaat, jawab dia. Jangan duk buat lewat pasal hadis habaq lewat ahli syurga. Nanti dulu. Ada sahabat tak puas hati. Lalu ada seorang sahabat, dia kata tak boleh jadi, aku kena siasat. Nak tengok apa amalan dia. Lalu dia minta izin dengan sahabat yang mai lewat ni, yang Nabi kata dia ahli syurga. Minta izin jadi tetamu 2 hari. Kita bertamu rumah orang, hak kita tuan rumah kena jaga kita 3 hari. 3 hari ni tuan-tuan tak payah beli apa pun. Hak tetamu. Kau nak beli-belilah. 3 hari relax. Dialah keluar beli nasi lemak, dialah keluar roti canai. Kita tetamu 3 hari. Hari keempat hampir beli sendiri. Kan? Dia 3 hari lah. Hari keempat tu hang faham lah. Kut seminggu jadi tetamu rumah orang. Hari keempat tu hang start lah mutu. Takkan sekupang pun tak ada. Belilah roti canai manakah, makanlah sama. Mentang-mentang Nabi kata 3 hari hang rembat ambil lincin peti air. Pukul 3 pagi duduk selongkak cari Frankfurter. Mampu. Dia bertamu rumah sahabat yang Nabi kata syurga ni. Dia tengok, dia tak jumpa yang pelik. Tengok serupa dia tidur dengkok elok, tahajud tak berapa, Bilal azan baru bangun. Tang mana hebat dia. Roti canai balas serupa tu cuma tak isa okok. Tu cuma tak isa okok. Itu kelebihan dia. Hak lain serupa tu Lalu sahabat ni dia pecah lubang. Dia kata aku main nak bak hang. 2 hari ni aku duduk dengan kamu, aku nak beritahu Rasulullah kata engkau ni ahli syurga. Dia menangis. Dan aku jadi tetamu engkau, aku tengok tak ada apa pun yang special, tak ada apa pun, sama aja. Apa yang kau buat ni sampai Nabi kata engkau ahli syurga, dalam kau datang kuliah lewat. Dia kata aku ni tak ada apa. Hang tengok aku lagu tu. Tapi aku ni, ni dia. Sekejap lagi saya baca tutup majlis. Aku ni
tiap malam sebelum nak tidur akan selawat. Allah, aku tak ada simpan dendam dalam hati aku. Aku nak tidur tiap-tiap malam aku bercakap, ya Allah, aku maafkan salah orang hari ini. Kau ada dia salah dengan aku maafkan. Itulah yang aku buat tiap-tiap malam. Tuan-tuan, 1, 3, 4 Ali Imran, Allah kata apa? Ketika Allah cerita sifat ahli syurga, 1, 3, 4 Ali Imran juzuk 4, kata Allah, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Antara sifat ahli syurga, mereka yang infak harta dia, senang cara senang, susah cara susah. Infak tetap infak. RM1 cara RM1, RM10 cara RM10. Infak tetap infak. Ahli syurga. 2, wal kaziminal ghaith. Dia menahan marahnya bila marah, kecuali marah bila hak Allah dicabul. Marah bila Islam dipermainkan, yang tu wajib marah. Siapa tak marah, bacul pondan. Benda-benda kecil, relax, tenang. Orang curi rokok hang, pergi beli lain. Cepat mati sikit. Tahan marah. Dan yang ketiga, wal afina 'anil nas, tu dia. Dia maafkan salah orang lain. Tenang jiwa, tuan-tuan. Bila kita ada forgive and forget, jiwa kita tenang. Sebab itu kata ulama, kamu nampak salah orang, katalah kita dengan isteri, kita nampak isteri kita buat salah, yang salah tu bukan berkaitan dengan akidah ke apa, Allah, benda manusia biasalah. Kita nampak dia buat salah, ulama kata, kamu fikir takkan tak ada satu pun kebaikan dia. Padamlah benda tu. Bila dia buat salah, takkan satu pun tak ada baik isteri kamu, kata ulama. Begitu. Begitulah orang lain. Cuma dalam bab akidah, bab Islam, kita mesti faham bahawa ia benda yang kita mesti bertegas ke atasnya. Muslimin dan muslimat, banyak lagi lah, seperti puasa. Puasa juga boleh tenangkan jiwa. Sebab puasa mengawal emosi. Kan bila kita puasa, kita rasa tenang tak? Tenang, relax, tenang. Termasuk juga tenangkan hati. I'tikaf di masjid pun ulama bahas. Kita i'tikaf, tasbih, kita berzikir, itu semua menenangkan jiwa. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung. Apatah lagi jikalau ada benda yang pelik dan bermacam warna. Itu kita sambung bulan yang akan datang dalam membahaskan mencapai lazat kekhusyukan. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil